Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang berbahagia dan saudara-saudari yang dihormati. Rencana dan naratif sejarah yang nak disentuh dan dikupas pada kali ini bersabit idea besar daripada PM Perdana Menteri Malaysia, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mentadbir kerajaannya dan dibandingkan dengan Indonesia. Rencana dan naratif sejarah ini pula sudah diwasit dan diterbit oleh Akhbar Sinar Harian di Kuala Lumpur, Malaysia pada tarikh 3 hari bulan April 2023 yang bertajuk Madani Konteks Malaysia Indonesia. Menyentuh semula idea besar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 Malaysia, ia sebenarnya sudah lama dipikirkan. Membangun Malaysia Madani bagi bina masa depan negara adalah idea besar berkenaan. Ianya kini terdiri daripada 6 tonggak dasar, iaitu kemampanan atau M, kesejahteraan atau E, daya cipta atau D, hormat atau E, keyakinan atau N, dan ihsan atau I. Amanat Perdana Menteri itu berpaksikan latar pengalamannya dalam keprihatinan dan perjuangan rakyat, bermula daripada gerakan pelajar, aktivis sosial, ahli politik, pemimpin kerajaan, sehinggalah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Hubungan Indonesia-Malaysia sememangnya rapat dan mesra berpaksikan atas semangat serumpun. Kesamaan bahasa, kaum, agama Islam, dan adat resam telah mencorak idea dan pengalaman yang sama dalam sejarah kontemporeri dua negara bangsa berkenaan. Wujudnya pemikiran kaum muda pada hujung kurun ke-19 dan awal kurun 20 Masihi contohnya telah mencorak gerakan pembaharuan Islam di Malaysia dan Indonesia. Walaupun wujud idea politik Melayu Raya atau Indonesia Raya sebelum Perang Dunia Kedua 1939-1945 yang telah memberi kesan hasrat untuk bersatu sebagai satu negara bangsa serumpun, namun begitu ia tak berjaya dimaterikan. Anwar mempunyai hubungan yang rapat dan mesra dengan para pemimpin Indonesia. Anwar Ibrahim kerap berbincang, berkongsi idea dan pengalaman, termasuklah mewacanakan masyarakat madani pada 1990-an dengan rakan-rakan cendekiawan Muslim Indonesia, khasnya dengan Nurholis Majid atau Cak Nur. Anwar Ibrahim ialah pengasas dan setia usaha agung Permiat, Perhimpunan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Manakala Cak Nur ialah presidennya pada 1970-1980-an. Mereka berdua berkongsi ide dan pengalaman bahwa konsep madani sememangnya merujuk kepada masyarakat Muslim yang dibina oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berasaskan kepada piagam
atau Perlembagaan Madinah pada kurun ke-7 Masehi. Perlembagaan itu berjaya menyatu padukan masyarakat Madinah yang berbilang kaum, ras, agama, dan budaya di satu segi. Pada segi yang lain, masyarakat Madinah juga kekal setia dan tak berbelah bagi kepada kepimpinan baginda Nabi yang adil, telus, amanah, dan manusiawi. Tugasan penting cendekiawan Muslim pada Anwar Ibrahim dan Cak Nur adalah mencontohi nilai-nilai dan etika kepimpinan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mentadbir urus masyarakat yang berbilang kaum, agama, dan budaya. Negara Malaysia dan Indonesia yang berbilang kaum, suku bangsa, agama, dan budaya jelas selari dengan konsep masyarakat madani. Lantaran itu, sama ada Anwar Ibrahim maupun Cak Nur sejak belia lagi sudah hakul yakin dan nak memperjuangkan kewujudan masyarakat madani di Malaysia dan di Indonesia. Tapi strategi dan kaedah Anwar Ibrahim dan Cak Nur berbeza dalam mengaktualisasikan konsep madani di Malaysia dan di Indonesia. Cak Nur lagi ambil berat pendekatan budaya dan pendidikan, serta berjuang di luar kuasa politik kerajaan untuk mewujudkan Indonesia madani. Manakala Anwar Ibrahim yakin dengan strategi dan pendekatan politik dengan menyertai kerajaan. Kini Datuk Seri Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Kuasa politik sudah ada di tangannya dan kekal berhasrat untuk memperjuangkan terwujudnya Malaysia madani. Pada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kerap memetik sajak terbilang daripada W.S. Rendra, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Kata madani kini tengah dan akan terus diperjuangkan kewujudannya oleh Anwar Ibrahim. Malaysia madani jelas tidak menghakis, malah memperkasakan dan menyempurnakan konsep-konsep Perdana Menteri Malaysia sebelumnya. Sama ada bangsa Malaysia daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Islam Hadari daripada Tun Abdullah Badawi maupun satu Malaysia daripada Datuk Seri Najib Tun Razak dan keluarga Malaysia daripada Datuk Seri Ismail Sabri. Hanya saja dalam kaitan Islam dan Malaysia Madani, nampaknya Anwar Ibrahim lagi bersetuju dengan pandangan Mohamed Hatta, Timbalan Presiden dan Bapa Kemerdekaan Indonesia 1945 hingga 1956, bahwa masyarakat Muslim kena menolak idea Islam macam buah tembikar. Apa dia? Di luar hijau tapi di dalam merah. Umat Islam di Indonesia, termasuklah di Malaysia, kena mengikut ilmu garam dalam masakan, yaitu tak nampak tapi terasa sedapnya. Natijahnya,
6 tonggak dasar daripada Malaysia Madani yang digagas Anwar Ibrahim ialah nilai-nilai Islam yang universal, inklusif, dan rahmatan lil alamin yang selari dengan ilmu garam dalam masakan. Sekian dan salam muhibah tuan puan yang berbahagia serta saudara-saudari yang dihormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.